Yang berikutnya tawassul dan istighasah. Saya rasa saya hanya dapat menyentuh 3 sahaja pada hari ini untuk menjimatkan masa. Dan poin yang terakhir iaitu tasarruf awliya. Mungkin kita buat siri yang lain, ya, ataupun mungkin dalam sesi soal jawab jika ada yang masih ingin bertanya. Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam mengatakan bahawa tawassul dan istighasah mempunyai hukum yang sama, iaitu diperbolehkan, dan hakikat kedua-duanya adalah meminta pertolongan Allah menerusi makhluknya yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Itu tawassul dan istighasah. Ia meminta kepada Allah dengan perantaraan makhluk, yang mana perantaraan itu adalah pada tingkatan asbab, sebab, untuk memudahkan pengabulan doa, bukan sebagai musabbibul asbab yang mengambil kedudukan Allah. Makhluk dijadikan perantaraan, iaitu diyakini tidak dapat memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah, sama ada makhluk itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Maulana Syabir Ahmad Usmani dalam tafsir menyatakan bahawa memohon pertolongan dari orang salih dengan menjadikannya sebagai wasilah agar hajatnya diperkenankan Allah dengan beriktikad Allah sebagai penolong hakiki adalah diperbolehkan, dan ianya tidak bertentangan dengan ayat wa iyyaka nasta'in. Kerana wa iyyaka nasta'in itu adalah akidah, hakikat dalam jiwa. Penolong hakiki hanya Allah. Tetapi yang di luar ini, daripada segi syariat, manusia diperbolehkan untuk meminta bantuan daripada makhluk yang lain. Hendaklah ditekankan bahawa amalan bertawassul adalah merupakan khilafiah antara ulama dalam bidang fiqah dan bukan dalam hal akidah. Maka kaedah dalam menyikapi perselisihan antara ulama hendaklah saling hormat menghormati antara satu sama lain, dan tidak bermudah-mudahan untuk mengkufurkan. Hanya kerana tawassul dan istighasah sudah kufur. Ini suatu yang bahaya. Mullah Ali Qari, pakar hadis, mengatakan hatam mufti ataupun qadi ataupun hakim di suatu tempat, jika hendak menghukum seseorang individu yang mempunyai 99 kemungkinan dia kufur, tapi ada satu kemungkinan di Islam, maka hendaklah hakim ataupun mufti memegang kepada satu kemungkinan yang di Islam dan menetapkan di Islam. Kerana ini suatu yang berbahaya. Tentang Islam dan kafirnya seorang, suatu yang berbahaya. Ya. Mullah Ali Qari menyebutkan sedemikian. Amalan bertawassul dan istighasah tidak bertentangan dengan akidah yang sahih, kerana memohon kepada Allah melalui perantaraan bukanlah termasuk sesuatu yang menduakan Allah, yakni syirik. Syirik bukan terletak pada perbuatan meminta tolong, tetapi pada meyakini ada sesuatu selain Allah yang berkuasa memberi bekas sama ada manfaat atau menolak mudarat. Di antara ulama yang membolehkan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Pustulani, Al-Hakim, Al-Hafiz Baihaqi, Al-Hafiz Tabrani, Al-Hafiz Haisami, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Kirmani, Al-Jazari dan ramai lagi. Dan dalilnya adalah kisah doa tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi SAW yang diamalkan oleh beliau ketika Nabi SAW masih hidup dan setelah kewafatan. Jadi hadis ini panjang, saya tidak bacakan, tetapi saya ingin nyatakan ada dalil para sahabat bertawassul dengan Nabi SAW walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Seperti mana yang diamalkan oleh Sayyidina Uthman bin Hunayf. Baik, daripada Sayyidina Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ditimpa kesulitan di padang pasir, maka hendaklah mengatakan, tolonglah aku wahai para hamba Allah. Ini adalah hadis dengan sanad yang kuat. Mullah Ali Qari menulis bahawa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahawa jika anda berada di hutan lalu tersesat, katakan, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah saya. Dan Mullah Ali Qari mengatakan, apa maksud hamba-hamba Allah? Merujuk kepada siapa? Iaitu daripada malaikat, muslim, jin atau abdal, yakni ruh para wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabari dalam At-Tarikh dan Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah meriwayatkan bahawa ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar telah berlaku perang Yamamah, di mana panglima perang Islam Sayyidina Khalid bin Walid telah menetapkan seruan, ya Muhammadah, bantulah kami wahai Nabi Muhammad, sebagai laungan khusus bagi tentera muslimin untuk menyebutnya ketika dalam peperangan melawan kelompok murtad. Menyeru nama Nabi Muhammad minta tolong, dan ketika ini Rasulullah sudah pun wafat. Ini adalah amalan para sahabat.
Imam Ibnu Athir dalam Al-Kamil meriwayatkan bahawa pada tahun 137 Hijrah, sebahagian kaum muslimin telah ditawan oleh tentera Majusi, dan ketika tawanan melihat tentera muslimin mara ke arah mereka, maka mereka melaungkan, "Wa Muhammadah, bantulah kami wahai Nabi Muhammad." Dan ini zaman salafus salihin. Yang mengamalkan adalah orang-orang salafus salihin. Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad meriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar mengalami sesemut dan kebas pada kakinya. Maka seorang sahabat telah berkata kepadanya, "Serulah nama orang yang paling kamu cintai." Maka beliau terus menyebut, "Ya Muhammad." Dan ketika itu Rasulullah sudah pun meninggal dunia. Tapi Sayyidina Ibnu Umar menyebut nama orang yang dicintainya. Pendek kata, para sahabat ini daripada sebesar-besar perkara dalam hal peperangan sampai sesemut kaki kebas-kebas seru nama Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak menganggap ini sebagai suatu syirik. Kerana ia adalah perantaraan pada martabat asbab, bukan pada martabat hakikat. Martabat hakikat, ia Allah penolong hakiki. Ya. Al-Hafiz Abu Khair Muhammad Al-Jazari Ad-Dimashqi dalam kitabnya Hisnul Hasin berkata, di antara adab-adab berdoa itu ialah memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-Nya. Persoalan mungkin timbul, kenapa tak terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah adab. Hatta doa jika tidak menyebutkan selawat ke atas Rasulullah, maka doanya tergantung. Walaupun manusia boleh terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk cari ada orang saleh yang tak pernah berjumpa dengan aku, namanya Uwais Al-Qarni. Kamu minta doa kepadanya. Sayyidina Umar asyarah mubasyarah, orang yang telah dijamin syurga, dan di hadapannya adalah Rasulullah yang merupakan menantunya dan Nabi yang dikasihinya. Kalau minta Rasulullah doa lebih makbul, bukan? Cari Uwais Al-Qarni. Cari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini rendah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sudah tentu. Sebab Uwais Al-Qarni tak pernah jumpa Rasulullah. Tabi'in. Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua, Khulafaur Rashidin. Selepas Sayyidina Abu Bakar, kedudukannya adalah Sayyidina Umar. Tapi agama ini Rasulullah ajarkan untuk kita menyaksikan kesolehan orang lain. Kita mengakui kebaikan yang ada orang lain dan ambil doa daripadanya. Ambil perantaraan dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran agama kita yang penuh dengan adab. Oleh kerana itu, ini pakar hadis dan Quran ya, Imam Jazari Ad-Dimashqi. Kata, adab-adab berdoa adalah kamu memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh daripada kalangan hamba ilahi.